Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada followers Baja Milagro. Lama tak buat live bersama dengan Cik Jannah. Okay, so hari ni kita berada dekat mana ni? Hari ni kalau orang yang tak tahu, hai, saya Jannah. Hari ni kalau untuk orang yang tak tahu, kita sekarang ada dekat greenhouse. Tapi ni bukan greenhouse lah, ni White House. Apa Jan? Okay, soalnya kat sini pun kita nak tunjukkan kepada anda hasil-hasil memberikan baja organik Milagro. Okay, so tak sabar sebenarnya kita nak petik hasil untuk kita nak buka untuk puasa kali ni. So kalau anda nak tahu apa yang nak kita petik, so nantikan live kami sampai habis. Betul. Yes. Okey, untuk orang yang tak tahu sebenarnya pagi ni kita buat live review Milagro. Biasanya kita buat petang kan, tapi petang ni kita ada sesi dengan ejen. So kita buat pagi ni sebab apa? Kebetulan pula kita punya R&D nak tuai hasil. Yes, so kita akan review hasil Milagro, iaitu kita ada review kita nak petik tembikai. Kita nak petik terung. Kita nak petik juga, bukan nak petik, kita nak tengok juga hasil pengusahaan baja Milagro pada pokok terung dan pada pokok cili yang dah lama kesakitan. Betul. Tersakiti so, dijangkiti kuman. Yes, dijangkiti kuman dan jahat, penyakit, and then dah pulih semula. So nantikan. Okay, so first kita nak tunjukkan kepada pokok tembikai. Betul. Okey, sebelum tu Najib, kita nak untuk siapa yang dah masuk live ni boleh like, comment and share kepada orang-orang yang belum lagi masuk dalam live ni. Sebab apa? Sebab kita nak tunjuk kita punya hasil kita pada pagi ni. Kita nak tunjuk kita punya tanaman yang dah lama kena penyakit, tapi dia dah kembali pulih dan dah keluarkan hasil dia juga. Okey, dan pastikan kepada anda, kita sebagai rakyat Malaysia, kita dah PKPB. So kepada anda yang bekerja, pastikan anda jaga jarak anda 1 meter. Itu penting sebab apa? Kita nak sama-sama juga, sama-sama kita kerja, sama-sama kita menanam, sama-sama itu kita akan jaga kesihatan kita juga. Betul. Dekat sini kita ada Izzati matching pula. Itulah pagi tadi saya datang tiba-tiba tersama pula. Itu kita punya insting kan. Okey, salam pokok apa? Kita nak tunjukkan pokok tembikai merah. Okey, saya nampak cantik betul tembikai merah tu. Tak ada penyakit, tak ada bakteri langsung. Kita tak gunakan racun. So kita just gunakan baja Milagro. So kita akan tunjukkan review kita punya hasil menggunakan baja organik Milagro. Betul. Untuk siapa yang tak tahu jenis Milagro ni macam mana? Ada orang tanya berapa sebotol, berapa sebotol? Kan? Orang tanya berapa sebotol sebab dia orang tak tahu apa jenis, macam mana jenis Milagro ni sebenarnya. Okey, so Milagro ni jenis dia bentuk serbuk. Serbuk memang halus. Kita sehalus-halus ni pun 1 kilogram. Nampak? Kita buat dengan penuh R&D, kita buat dengan penuh kualiti yang tinggi. Okey. Jangan risau, kita punya Milagro memang 100% pure organik, memang tak ada bahan terlarang dan boleh digunakan untuk semua, untuk orang mengandung ke, orang tua ke, muda ke, semua boleh guna. Tengok macam Cik Najib tadi, dia guna tangan je. Yes. Bukan untuk semua etnik saja, semua etnik. semua jenis jenis orang contoh yang mengandung. Tapi semua jenis tanaman anda boleh pakai juga. Tak kisah anda pakai pokok bunga, pokok buah, pokok sayur, anda boleh pakai dengan baja Milagro. Okey, so first kita akan pergi kepada kita punya team. Kita dah ready dah, dia dah petik dah tu. Betul. Okay, dia dah buang dah segala-segala mak nenek. Okey, so kita akan gerak. Jom Jannah. Okey, so kita akan kedapkan kamera. So kat sini siapa yang tengok lagi untuk tengok hasil kita pada pagi ni. Okey, so kita dah ada dekat tembikai kita. So beberapa saja dah banyak petik. Ini just tinggal beberapa saja kita dah banyak petik kita tembikai ni. Dah macam mana? Okey, so kita akan tanya Nazif lah, Cik Nazif. Kita tanya doktor kita. Okey, Cik Nazif. Okey, tak apa, pegang Cik Nazif. Okey, so macam mana keadaan dia sekarang? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada para penonton sekalian dan selamat menyambut selamat menjalani ibadah puasa pada hari yang ke-13 di dalam bulan Ramadan. Okay, hari ini bertemu lagi kita. Mungkin semalam ada yang dah jumpa saya kan. Mungkin hari ni kita jumpa lagi dalam segmen apa ni, Cik Najib? Segmen review Milagro. So kita nak tunjukkan macam mana hasil kemusahan baja Milagro. Okay, so kita ke bawah sikit boleh kamera? Okey, cangkung sikit. So sebab tembikai ni jelas sejenis pokok yang dia sejenis pokok yang menjala sebenarnya. Dia tak ada batang. Betul. Okey, so boleh tengok sini. Okey, so macam mana keberhasilan anda tengok pakai baja Milagro ni pada pokok tembikai? Okey, pertama sekali dari segi hasil, sebab saya untuk pertama sekali saya nak cakap saya bukan orang yang berpengalaman dalam tanam buah tembikai ke. Saya pun kebanyakannya saya belajar
untuk spesifik tanaman ni pun semua kat sini. Jadi ini adalah first time saya tanam buat tanaman temikai ni. Dan dari segi pengamatan saya dan dari segi penglihatan saya lah, alhamdulillah buat temikai ni sangat baik. Cumanya setengah tanda yang kita nak tuai, dia ada beberapa ni lah, orang kata apa, tanda-tanda yang kita boleh tuai atau nak menunjukkan dia dah matang ataupun belum. Yes. Okay, kalau nampak sini, temikai kebiasaannya kalau orang nampak dia besar, orang senang je angkat. Tapi macam ni dia berat tau. Dia berat. Okay, so ada komen. Okay. Mike, okay, tak apa. Kalau tanam terung, boleh tak? Boleh. Kita nak tunjukkan tanaman terung juga. Lepas ni kita nak petik terung. Okay, so Cameron Highland ke? Dia macam Cameron Highland tapi kita dekat Melaka. So kita dekat greenhouse saja. Okay, so wah, manis. Mesti macam temikai tu. Mesti. Sebab saya rasa pun kalau tengok sini, cuba zoom sikit kamera dekat temikai ni. Walaupun dia kecil tapi berat. Berat, betul. Dia berat tau. Dia bukan macam temikai biasa. Kalau nampak temikai biasa, dia besar tapi berat dia sama, lebih kurang. And then kalau kita nak tahu, kita ketuk. Itu antara salah satu tips lah. Macam Cik Najib kata, kita akan ketuk. Kalau maksudnya dia dah matang, dah berisik, kita akan tengok macam dia berongga. Dia nampak. Dengar tak? Dengar tak? Cuba, okey kita. Dengar. Tak. Okey. Ataupun antara tanda-tanda lain yang kita boleh tahu yang dia dah tuai ataupun tidak, dia ada beberapa. Kalau macam ni kita tahu sama ada kita tengok sama ada bunyi ataupun kita tengok pada tangkai dia ni. Yes. Biasanya tangkai dia ni kalau dah menunjukkan kematangan, dia akan menunjukkan kepada warna perang lah. Tapi kat sini tak menunjukkan. Jadi kita ambil indikator sini. Sebab apa saya nak tuai hari ni? Sebabnya temikai ni kebiasaannya kita tanam dalam tempoh 4 hingga ke 5 bulan lah. Sekarang ni dah 5 bulan. Jadi selepas kita tengok tak ada tanda yang lain, kita akan ambil indikator dari segi jadual penanaman kita. So, tanya sikit Aziz. Temikai ni adalah tanaman lowland ataupun highland sebenarnya? Dia sebenarnya kategori tanaman yang orang kata apa, tanah sejuk. Tapi dia nya bergantung pada tanah berpasir lah. Dia biasa temikai ni dia tengok pada tanah dia juga. Media tanah yang disarankan untuk tanam temikai ni? Dia harusnya tanah yang berpasir lah. Macam pasir. Berpasir macam ni. Dia tak boleh tanah yang terlalu lembap sebab nanti dia boleh mengakibatkan busuk dan sebagainya. Dan mungkin tak hidup pun ada juga. Okey, itu adalah tips. Antara tips untuk tanam temikai. So betul. Mungkin ramai kata tanam temikai boleh ke kat Malaysia ni? Boleh sebenarnya. Boleh betul boleh. Cuma yang penting bila tanam temikai ni, kalau tengok kita ada alas. Okey. So kalau tengok sini, boleh juga kalau tak pakai alas. Betul. Tapi untuk nampakkan dia berkualiti sikit, dia tak nak kulit dia tak nak pergi ke boleh tanah. Ke tanah. Tapi sebenarnya ada tips juga kalau kita biarkan di atas tanah. Antara tips yang matangnya, bahagian kulit yang terkena tanah tu warna putih. Tapi apabila dia dah matang, yang bahagian putih tu akan bertukar jadi warna kuning. Itu menunjukkan bahawa dia dah matang lah. Tapi yang kat sini saya biar alas sebabnya saya nak mengurangkan kadar risiko kena serangan ulat ke dan buruk dan sebagainya lah. Okey, so nampak kat sini juga banyak pakai Milagro. Bukan je buah je banyak, bunga pun banyak. Nampak sini bunga dia 1, 2, 3. So ni pun dia nak berbuah juga, nampak dia punya tu. So adakah ini buat sistem keling juga kat sini, Nazib? Ya, betul. Pokok macam tanaman ini temikai kategori tanaman kontan. Maksud tanaman kontan ni adalah hasilnya kita ambil dalam jangkaan bawah setahun. Okey, apabila tanaman kontan seperti jagung ke, seperti tanaman-tanaman yang sekali je penghasilan, kita harus meminimaliskan jumlah penghasilan buah tersebut. Sebagai satu pokok, kita boleh paling banyak pun 3 biji. Kalau dia jadi lebih, dia akan jadi kecil-kecil dan mungkin ada rasa dia pun kurang dan mungkin berlakunya penghasilan buah yang tak berapa normal lah. Jadi sebab tu kita kena buat kaling juga sebab dia penghasilan sekali. Penghasilan sekali. Okey, so keling. Keling macam mana je? C-U-L-L-I-N-G. Keling betul. Dalam tanaman. Tapi keling banyak jenis. Contoh kalau kita search keling dalam bahasa Inggeris, dia tanam orang. Tapi cara ni kita keling, kita menghapuskan, bukan kita menghapuskan lah, kita mengurangkan. Betul, kita mengurangkan. Kalau nampak sini banyak bunga kita ada 1, 2 ke sini pun banyak. Memang setiap tangkai ada bunga pakai baju Milagro. Soalnya kalau nak boleh je kalau kita petik banyak pokok temikai ni. Cuma kita nak hasil yang banyak, yang besar. Okey, so ni pun saya tak sabar nak makan. Boleh makan ke puasa ni? Lepas berbuka. Okey. Okey, so kita akan bacakan komen sikit. Okey, Cik Mahmud terbaik. Okey. So mesti manis temikai tu macam Cik Jannah. Wow, Cik Jannah ada peminat Saya rasa daripada dia peminat nombor 1 saya. Yes. Terima kasih. Okey, Puan Hakimah. So kepada siapa yang nak pakai baju Milagro daripada Puan Hakimah, area Petaling Jaya. Okey, so anda boleh dapatkan melalui Puan Hakimah. Cik Nazir ada live ke?
Siapa? Encik Nazir hari live ke? Semalam pun live? Semalam ya untuk segmen Doktor Pokok, tapi hari ni saya termasuk dalam segmen review Milagro, baju Milagro. Yes. Curling ke? Memang. Sebutan dia curling. Kaling Curling, lah. yes. Sebutan dia tapi curling. saya pun baku jugalah kadang-kadang walaupun kita tahu tu perkataan dia tapi Okay, so kadang-kadang sebut baku jugalah. So anda nampak tembikai pun boleh pakai. So kepada anda nak tanam tembikai, anda boleh dapatkan hasil macam ni. So memang isi dia padat walaupun dia kecil. Tapi berat kita nak pegang pun tak boleh ni. So Terlupa nak buat penimbang juga tadi. terlupa nak buat timbang. Okay, so lepas ni kita nak pergi ke pokok terung pula. Boleh. Okay, so kita akan tukar orang. Okay, Cik Jannah boleh tukar surat dengan saya. Okay, so let's go. Okay, let's go. Kita akan pergi ke terung. Okey. Utamakan dulu doktor kita. Okey. Okey ke? So siapa yang tengah tengok live ni jangan lupa like, comment and share. Sebab tadi kita dah tunjuk tentang kita punya pokok tembikai. Untuk siapa yang tak pernah tengok lagi, kita tanam pokok tembikai. Sebab kita baru first time tanam pokok tembikai. Sebelum ni kita dah tanam pokok tembikai susu. Betul. Kita orang merasa benda tu tembikai susu daripada office bawa memang manis. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Hari tu tembikai susu, hari ni tembikai merah pula. Betul. So Cik Nazif, sekarang ni kita tengah ada dekat pokok Terung. Betul. Oh, mana? Oh, maaf. Kalau boleh sebenarnya ada cerita lah pokok terung ni kan. Kalau boleh Cik Nazif ceritakan sikit tentang pokok terung ni. Okey, sebenarnya pokok terung ni pada peringkat awalnya saya tujuannya adalah untuk mengkaji kehadiran kesan serangga-serangga perosak ni pada kita punya pokok terung. Biasanya pokok terung, pokok cili, pokok bendi atau kebanyakan tanaman memang ada sejenis serangga perosak yang memang sangat sukalah pada daun dia ni, iaitu aphids ataupun koya ataupun bena putih lah. Itu ada beberapa jenis yang suka serang kita punya pokok ni. Kalau kamera boleh zoom kat sini ni, kesan warna hitam ni, ini adalah kesan daripada serangan aphids sebenarnya. Kesan dia terlalu severe. Sebelum ni kalau mungkin sebab sebelum ni daun dia tak macam ni. Daun dia semua hitam. Saya boleh cakap semua hitam sebab majoritinya kalau hijau pun dia jadi kuning dan juga mereput. Maksudnya dah terbakar dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita teruskan istiqamah membaja. Kita terus istiqamah membaja dan akhirnya dia boleh menghasilkan daun-daun baru semula lah. Dan pada peringkat awal pun bunga pun tak banyak, hasil pun tak ada banyak. Dan alhamdulillah sekarang ni dah mula mengeluarkan hasil lah terung. Dekat sini kalau kita nak buktikan, sebelum ni pun kita ada mengatakan baja kita ni ada salah satu kelebihan dia mempunyai secondary metabolite, iaitu fenolik dan juga dan juga sterol maafkan saya. Seperti yang kita war-warkan bahawanya kedua-dua secondary metabolite tu membantu dalam meningkatkan kadar imunisasi pokok. Jadi selepas kita dah tabur, alhamdulillah kita dah nampaklah hasil dia. Tapi saya masih tak boleh claim sebabnya kita baru test pada satu tanaman. Jadi mungkin kita ni lagi. So saya ada satu soalan. So kiranya masa yang Cik Nazir kata tadi kita punya tanaman ni semua jadi warna hitam kan? Ya, betul. Daun-daun dia. Masa tu ada sembur racun organik ke apa ke? Okey. Antara alternatif yang saya ambil pada peringkat awal, pada masa tu pun saya tengok dah terlalu sangat teruk. Saya ambil alternatif, kita ambil daun kucai. Daun kucai tu kemudiannya kita rendam dengan air sehari ataupun 2 hari. Kemudiannya kita akan spray lah. Tapi saya spray sekali je. Sekali ke 2 kali, maafkan saya, 2 kali. Lepas tu saya dah tak spray lah. Sebab pada masa tu pun saya rasa saya lebih fokus kepada baja lah. Tapi kita kawal secara tu pun kita ada ambil alternatif juga. Dan alhamdulillah dia kembali pulih semula macam ni. Baja pun macam biasalah, macam 2 minggu sekali juga. Betul. Alhamdulillah. So dia kembali pulih dengan dah keluar dah bunga-bunga dia. Dia punya buah pun dah kata dah bergayut dah. Alhamdulillah. Okay, so kalau ni kalau boleh zoom sikit buah-buah yang tengah bergayut tu. dah berbuah secara biasa. Dah berbuah secara biasa. Kat sini kita tengah ada Encik Milagro Bangi, Encik Madi. Siapa yang nak dapatkan Milagro di Selangor boleh kontak dengan Encik Madi. Kita ada Suhanif Abe di Kelantan. Kita ada Kebun Bidara Pulai. Assalamualaikum Tim Milagro. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah berbelit-belit dah. Okey, so Kelantan legend tak? Kita ada Puan Suhaidah Maidin di Melaka. Siapa yang dapatkan Milagro di Melaka boleh kontak dengan kita punya ejen di Melaka. Kita ada Syah. Salam, saya baru masuk ejen Tiram Johor. Jom kita support kita punya ejen baru kita di Tiram. Siapa yang dapatkan Milagro di Tiram boleh kontak dengan ejen kita.
kita ada tulis Syafiqah, dia kata kesian pokok tu. Itulah nak buat macam mana kan. Ya betul. Kuman sentiasa ada. Kuman bahaya. Ya betul. Macam kita sekarang ni pun kita tetap Cik Jana buat apa tu? Aduh, dia belik-belik. Boleh maaf. Sekarang ni pun kita pun tengah jaga juga kita punya ni dengan corona kan. So kita punya tanaman pun kita kena tetap menjaga juga. So tadi kita dah tunjuk kita punya pokok terung yang dah kena penyakit. Sebenarnya ada satu lagi pokok yang dah kena penyakit juga kan. Betul. Dan alhamdulillah kembali pulih. Ya. Jom kita pergi tengok pokok tu. Kita ada kat sini Encik Munawir Muhammad Rukun, ejen kita di Warisan Sepang. Kita ada Haji Mak is watching guys. Okay, ni apa ni? Okey. Teka dulu yang kat luar sana tu. Ni pokok apa? Sementara orang tengah teka ni kan, saya nak baca komen. Ada Mastura Yunus, kat Kelantan ada ejen tak? Kat Kelantan ada ejen, jangan risau, komen je negeri, nombor phone kat bawah terus. Nanti ejen kita akan bagi ejen terdekat. Kita ada Muhammad Syahadat Ramli, ejen kita di Gelang Patah. Kita ada Alfa Hanum, kita punya ejen di Rawang. Abang Mim pula. Abang Milagro dah letakkan nombor phone. Puan Hakimah tanya ni kebun siapa? Cute je greenhouse tu. Ini inisiatif daripada Tuan Haji Mat sendirilah. Ada banner greenhouse ni untuk kita buat jalankan R&D lah. Iaitu kita cuba tanaman-tanaman baru dengan menggunakan kita punya baja. Okay. Puan Hakimah kata kucai tu rendam saja ke? Betul. Daun kucai tu kita potong, lepas tu kita rendamkan sehari, air je kita ambil. Kemudian kita spray. Sebab kita nak dapatkan bau kucai tu. Sebab ada alternatif lain, kita tanam kucai tu bersilang dengan tanaman kita. Maksudnya kucai tu akan menghasilkan bau yang orang kata apa, tak disukai oleh serangga-serangga perosak. Okey. Okay, so kita tukar host pula. Tadi kita pergi ke pokok lain. Kita pergi ke pokok sini pula. Pokok cili. Yes, pokok cili. Betul. So saya nampak pokok cili sini dah macam banyak berbunga. Alhamdulillah. Okay, so kita tunduk sikit sebab ni pokok cili ni rendah. So apa jadi kat pokok cili ni sebenarnya, Encik Nazir? Okey, sebenarnya pokok cili ni pun dia mengalami masalah dan cerita yang sama lah. Sama dengan pokok terung yang tadi, iaitu memang terkena serangan aphids yang sangat teruk. Dan mungkin ada isu orang kata memang bila kita tabur baja ni dekat kita punya pokok ni, berlakunya daun kerinting dan sebagainya. Yes, itu pun berlaku pada kita punya tanaman ni juga. Okey. Tapi kita ambil inisiatif adalah kita terus kekal istiqamah lah menggunakan kita punya baja, dan kita jaga air. Dan rumput ini dia jadi macam ni sebabnya dia terlalu cepat sebab musim hujan. Kita baru merumput sebenarnya, tapi dia rumput lebih cepat. Kalau siapa yang mengikuti segmen Doktor Pokok semalam, saya cadangkan untuk kita cabut sampai ke peringkat akar lah. Sebab kalau tak cabut dengan peringkat akar, dia akan tumbuh dengan cepat macam ni lah. Okey, so tadi pasal rumput. Okey. Kita akan fokus kat Okey. pokok cili. Okey. Okey. So pokok cili ni kau tengok banyak bunga Betul. Dah berapa lama? Bila last dia berbunga macam ni sebenarnya? Okey, sebenarnya usia tanaman dia lebih muda sikit lah berbanding terung tu. Dia ni dah lebih kurang dalam 3 bulan. Dan 2 bulan, sebulan setengah ke 2 bulan dia bukan sekadar tak keluarkan bunga, tapi pucuk baru pun dia tak jadi macam ni. Pucuk baru pun dia bermasalah. Betul-betul sakit hitam, tu. Betul. Memang kalau siapa yang rasa hilang rasa kesabaran, memang dah cabut dah pokok ni sebenarnya. So sebelum pakai Milagro, tips jangan buang pokok anda dulu. Betul. Sebabnya salah satu kita menjalankan aktiviti kat greenhouse ni bukan sekadar kita nak tengok hasil dia macam mana, maksudnya besar ke hasil ke tidak. Kita memang cuba atasi masalah. Contohnya ramai orang katakan pokok cili dia banyak mengalami masalah daun kerekot. Jadi kita ambil pokok yang bermasalah tu, kita cuba atasi dia. Kita cuba rekod apa dia punya simptom-simptom dia, faktor-faktor dia. Yes. Itulah punca. Bukan maksudnya kat dalam ni kita sekadar nak menghasilkan hasil untuk jual, tak. Memang kita tanam sikit dalam ni. Tapi tujuannya kita nak dapatkan info dan maklumat. Okey, so kita akan bacakan komen sikit. Okey, daripada Cik Mamat Kulat. Hai, Abang Kulat jangan lupa di Sigamat. Okey, Cik Mamat Kulat ni adalah ejen di Sigamat. Puan Hakimah Muhammad, cili tu cili besar ke cili kecil? Banyak bunga. Yang ini cili kecil. Cili kecil. Cili bara tu Okey, so Jackson Yap. Hai, saya Mr. Jackson Yap, ejen baja Milagro. Alo Gajah, Jasin Bacang Tampin Cheng Masjid Tanah. So area Melaka pun saya rasa dia banyak Cik Yap ni dia cover semua Melaka. Alhamdulillah. Negeri Sembilan masuk juga. Okey, comel kasut Cik Janah ya. Nampak. Sorry tak nampak. Okey. Cik Faizal Ikhwan pada Pontian. Okey, kepada orang Pontian Johor, boleh dapatkan baju Milagro sekarang melalui beliau.
Okay, so sorry Syah sorry lupa nak bagi nombor telefon. Okay, tadi dia ada bagi tahu ejen Tiram Johor 08. So kepada siapa yang minat boleh dapatkan baju lagu sekarang melalui yang duk Tiram Johor. Okay, Kebun Bidara Milagro terbaik. Tapi pokok cili saya dah tak kena jangkitan selepas pakai baju Milagro. Alhamdulillah. So kita pun dah ada testimoni juga Bawang Munawir ni. Saya ejen Putrajaya. Okay, so saya nak tanam try tembikai pula. Boleh? Boleh. Dipersilakan. Okay, Jana boleh fokus dekat tanaman je. Okay, pokok cili makcik daun-daunnya dimakan ulat. Macam nak buat? Okey. Macam nak buat tu? Makan ulat tu pertama sekali saya nak cakap itu mungkin rezeki dia. Okey, tapi yang first kali kalau kita tengok kadar kerosakan tersebut. Macam mana tu? Contohnya maksudnya kalau dah terlalu banyak daun tu kena makan, maksudnya kita harus ambil pencegahan lah. Kalau ulat tu kita tengok ulat macam mana. Kalau ulat tu besar sepertinya ulat ratus dan sebagainya, dia memang pemakan daun yang sangat tegar. Satu malam dia boleh habiskan satu pokok ni punya daun. Wow. Tak, memang ini kajian daripada saya bahagian entomologi. Kalah siput Kalah siput. Dia lebih kurang tu. Tapi ni ulat sebabnya dia adalah peringkat serangga fasa dia untuk makan je kerja dia. Kemudian dia akan jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu atau rama-rama lah. Kalau anda nampak ulat tersebut pada daun, jika anda nampak, anda boleh buang secara menggunakan tangan lah, ataupun guna hand packing. Maksudnya pakailah sarung tangan dan sebagainya lah. Kita buang. Kalau tak ada, kita atasi dia dengan cara secara biological control lah, iaitu kita galakkan kehadiran serangga-serangga beneficial ataupun pemakan serangga. Antaranya kalau ulat ratus, sebelum ni saya ada katakan dia boleh dimakan oleh cengkerik. Cengkerik tu pemakan serangga lah. Kalau saya nampak dulu, saya pun pernah juga pergi ke greenhouse ni. Saya tengok pun dulu pokok ni macam sebatang kera mereka kata. Sebatang kera. Tapi sekarang dah banyak keluar pucuk, dah banyak keluar daun. Alhamdulillah. Nampak sini pun ada cili dia. So cili-cili pun kalau nampak sini dia dah start keluar buah-buah. Buah kecil lah kita tak nampak. Belum lagi. So dia dah keluar bunga dia. Tapi dia dah mula menghasilkan. Okay, so Puan Jamiah tadi dah ni. Boleh cuba? Yes, boleh cuba. Jamal Atin, doktor ada tanam pokok cili Menggala ke? Allah Akbar, saya belum cuba lagi. Itu insyaAllah saya perlu dapatkan benih. Tapi ada juga Puan Zakrika, dia ada tanam pokok cili Menggala, memang menjadi. Alhamdulillah. Memang menjadi pakai pokok ni. And then ada juga Cik Syafiqah, kita punya staff pakai baju Milagro, memang banyak. Okay, so rezeki ni ulat, niat sedekah dulu. Betul, kita niat sedekah. Betul. Okay, tak rugi pakai baju Milagro, cepat dan berkesan. Datin Syari. Yes. Okay, so hi, Assalamualaikum Nazib dan Najib. Macam kembang pula kita. Kau baik. Okay, sebatang kara. Yes, sebatang kara. Okay. Lebih kurang tu. Okay, so kita dah habis review kita punya ni. So kepada anda yang menghadapi masalah api terlalu banyak, dah macam pening kepala nak buang api tu, pakai menggunakan baju Milagro, istiqomah, konsisten pakai baju Milagro 2 minggu sekali. Kita akan tengok hasil dia macam mana. Tapi ada orang pakai baju Milagro, dia punya pokok daun dia tiba-tiba jadi luruh semua dia. Apa sebab tu? Okey, pertama sekali tu saya katakan dia kalau nak guna ni mungkinlah setengah pokok tu, walaupun pokok ni pokok cili dua yang sama, tetapi setiap pokok ni dia akan ada penerimaan dan kesan yang berbeza lah. Maksudnya kalau kata luruh dan sebagainya tu, mungkinlah faktornya mungkin pokok tu baru nak belajar. Antara salah satu sebabnya kita kena tengok akar dia tu. First kali kalau daun luruh ke apa, kita kena tengok akar. Kadang-kadang bukan silap pada pembajaan, tapi silap dari segi penjagaan air. Pastikan kalau anda siram tu, anda kena tengok air tersebut tak bertakung. Kalau dalam pasu, pastikan air tu keluar sampai ke bahagian bawah tersebut. Kalau nak dikatakan baja ni menggugurkan daun, saya rasa sampai keseluruhan, saya rasa saya tolak lah kalau orang claim benda tu daripada baja kita. Betul. Sebabnya buat masa ni, Alhamdulillah setakat ni saya tak boleh kata berapa 100%, tapi majoritinya dia menghasilkan daun baru dan pucuk-pucuk baru. Kalau nak kata disebabkan kita punya baja meluruhkan daun, saya boleh tolak claim tu. And then ada juga daripada Puan Manisa kita, ada dekat Puan Norma dekat mana? Ejen mana Puan Norma? Okay, dia area Selangor. Dia memang tanam cili. Dia ada juga tanam cili, and then tiba-tiba dia punya daun dia luruh mula-mula. And then lepas sebulan tu tengok dia macam salin balik kulit. Dia salin balik kulit dan sekarang pokok cili dia dah bertambah banyak, meriah dah. So apa komen petang tu sebenarnya? Okey, sebenarnya kalau nak kata komen macam tu pun, tu saya katakan tadi, mungkin pokok ni baru nak belajar. Baru nak belajar. So baru nak belajar. Kadang kita pun tak tahu. Sebab apa-apa pun kalau kita tengok pokok tu sihat ataupun tidak, kita kena tengok pada akar dia.
Yes. Seperti saya cakap semalam dalam segmen Doktor Pokok, akar tu penting lah. Sebabnya kita tak nampak apa yang berlaku dalam tanah tu. Kat akar tu mungkin boleh jadi dia rosak. Tapi sebab kita claim kita punya baja ni membantu menyuburkan tanah, dengan tanah yang sihat boleh menghasilkan akar pokok yang lebih sihat. Okey, kau tengok sini pun tanam. Ni tanam berapa kali dah guna sebenarnya? Dah lama dah? Saya rasa dah banyak kali. Kita cuma top up tanah, sambil tu kita campurlah baja-baja kita sikit. Tak ada, kita tak keluarkan terus semua. Biasa orang tanam batas ni, dia akan tukar tanah baru. Betul. So kalau kita pakai baja Milagro, tak perlu risau. Dengan campuran tanah dengan baja Milagro, anda boleh pakai dah lebih 2 tahun dah silap saya. Wallahualam. Dah lebih, dah masuk 2 tahun lah kita punya tanah ni, tak perlu tukar. Okay, so and then kita dah review tadi pokok tembikai, pokok terung, pokok cili, dan last kali kita akan review pokok belakang ni. Pokok jagung. Pokok jagung, yes. Last kali pokok jagung. Okay, nampak pokok jagung ni, apa yang anda nampak pokok jagung ni sebenarnya? Boleh komen dulu apa yang nampak pokok jagung ni sebenarnya. So kat sini pun kita ada, ni berapa banyak dia satu? Tu ada 4 pokok. Satu batang 4. So kalau nampak sini, cuba tengok. Aduh. Baik Satu ni 4, nampak? Dia macam berebut nutrisi. Betul. So macam ni, apa komen tentang ni? Ada perlukan culling? Okey, betul. Itu tujuan saya buat. Pertama sekali saya tanam balik jagung. Kalau anda semua masih ingat, sebelum ni kita ada buat review pasal jagung juga. Kita guna baja ni, kita guna tanah yang sama. Tujuan saya tanam ni, kita nak tengok selepas berapa kali kita tanam, apa yang jadi perubahan dari segi fizikal pokok jagung ni. Kalau dulu anda masih ingat, kita mula-mula tanam, batang dia lebih besar ni lebih kurang kan, dan buah dia pun lebih besar. Dan saya nak uji apabila kita dah guna berbanyak-banyak kali, pokok ni dia mula menunjukkan simptom kekurangan nutrien lah. So terutama sekali kalau dari segi batang dan akar, dia kekurangan nutrien P, iaitu fosforus. Kat sini kita boleh tengok memang dah nampak kekurangan lah, tapi masih lagi boleh menghasilkan hasil, tetapi tak cukup besar lah macam yang awal-awal tanam. Yes. Oleh itu kita nak menggalakkan tips apabila kita tanam kat satu tanah tersebut, kita kena amalkan jarak. Maksudnya tanah yang kita dah pakai, kita akan biarkan. Sebagai contoh, kalau boleh tengok belakang ni, kita akan biarkan tanah ni terbiar untuk tempoh masa lebih kurang 2 minggu lah. 2 minggu? Tujuannya adalah untuk dia mengembalikan semula nutrien. Kadang-kadang kalau macam daun-daun ni, kalau gugur, kita akan letak semula kat tanah. Sebabnya nutrien tu ada pada tanah ni. Sebab kita kat sini amalkan konsep recycle balik raw material tu. Nutrien tu kita recycle balik. Itulah kelebihan kita gunakan secara konsep organik lah. Okay. Dan pastikan buat culling Jangan contoh yang ni. Yang ni memang tujuannya saya nak tengok berapa banyak yang dia keluar. Tapi kalau mereka yang nak menanam jagung secara komersial, pastikan satu pokok paling banyak 3 tongkol. Okey, ada orang komen. Saya dah cuba tanam capsicum. Kita tunggu hasilnya. Alhamdulillah. Harap doa. InsyaAllah. Memang besar lah hasil dia. Boleh makan untuk raya. Boleh makan untuk raya untuk tahun ni. InsyaAllah kalau raya lah. Okey, Siti Melaka, istiqamah ia penting. Istiqamah yang penting dalam kita menanam. Kita kena istiqamah menyiram. Istiqamah kalau pruning, kita perlukan pruning. Sabar tu penting. Dalam apa-apa kita buat pun kena bersabar. Banyak bersabar. Betul? Okey, saya Ramadan dan sharing is caring. Okey, berapa hari sahaja? Berapa hari macam mana ni? Cuba baca. Macam mana tu? Berapa hari sahaja? Beberapa hari sahaja daun baru keluar dan mencetikkan daun. Mungkin sahaja. Mungkin sahaja. Mungkin. Okey, so dan share juga, insya-Allah. Okey, so Puan Saida dia ada tulis ABC, air, baja dan cahaya. Betul. Okey, itu adalah formula. Okey, Najib sangat energetik hari ni. Alhamdulillah, memang energetik. Sahur pun lebih. Okey, so kita nak satu lagi. Memang tanaman ni orang kata simple tapi penting sekarang ni. Serai. Serai. Okey, so kita juga ada tanam serai. Okey. So macam mana serai? Saya nampak dia macam lebih besar sikit. Okey, serai ni sebenarnya dia baru tanam. Baru tanam berapa dia bulan baru sebulan saya rasa. Sebulan. Tapi nampak macam lebih sihat. Alhamdulillah lah. Sebab serai ni antara salah satu tips dia adalah kita kena jaga penjarakan. Kemudian pastikan dia mendapat sinar cahaya matahari itu lebih banyak lah. Sebab tu kita tanam dalam greenhouse, iaitu tak ada naungan kat atas. Sebabnya dia sejenis yang perlukan cahaya matahari dan dia jenis yang lasak lah. Pembajaan pun sama, kita bagi kadar yang sama, iaitu dalam 30 ataupun 20 gram untuk satu pokok, satu rumpun. Dan Alhamdulillah ni hasilnya pun kita kena tunggu dalam sabar lah. Serai apa ni? Serai ayam? Serai gajah. Kalau serai ayam dia macam mana? Tu ada kat luar tu yang tengah berimbun. Tak tahu tu dia besar. Dia serai ayam.
dia batang dia kecil sikit tapi dia menghasilkan lebih banyak rumpun. Tetapi beza dari segi fizikalnya adalah rumpai ni maafkan saya, serai ni dia akan tinggi dan daun dia tak akan melampai ke bawah. Kalau serai ayam dia akan tutup daun tu lebih banyak daun sampai ke bawah. Itu beza lah dari segi fizikal. Okey, Pak Kemal tanya, betul ke serai tak boleh kerap cantas daun? Dia akan kering dan mati. Buat masa ni saya memang tak pernah cantas pun serai ni. Daun serai biasa memang kita tak cantas daun ni. Okey. So, satu lagi saya nak tengok Bendy. Bendy ni last. Ni last Bendy. Sebab doktor kita pun puasa, kita pun puasa. Okey, so kita tak boleh cakap banyak sangat. Baju Melagu tinggal. Okey, baju Melagu tinggal. Okay, so kepada anda yang nak pakai baju Melagu, so boleh dapatkan melalui ejen di bawah, ataupun anda boleh juga komen nak ejen, dan anda juga boleh tekan link WhatsApp pada description. Okey. So Bendy mana yang nak tunjuk? Ni lah. Okey ni. Okey, Bendy ni. Okey, Bendy ni dulu macam mana keadaan dia? Okey. Bendy ni ada alhamdulillah lah. Dia Bendy saya tengok dalam buat masa ni memang kita tak ada masalah sangat lah, melainkan dari segi masalah kulat lah, mildew. Ini pun disebabkan cuaca yang terlalu lembap lah. Cuaca lembap. Jadi nak kata hasil ni pun ni ada hasil dia bunga. Buat masa ni Bendy antara yang okey lah. Kita punya dah kita tanam banyak kali pun, dari segi penghasilan daun ni pun itu pun antara jenis hasil Bendy tu. Nampak Bendy pun ini rasa dah boleh petik Dah boleh petik. Tengok, dia dah besar tapi dia tak cepat keras. Dia still lembut lagi, so anda boleh makan, dah boleh petik. Boleh petik sekarang Nazib? Boleh. Boleh petik Okay, so pakai itu Okay, so kita dah saya biarkan Kit Nazib yang petik Bendy ni. So kita akan berikan komen sikit. Okay Nazib, serai perlu kerat dituai kalau tak cepat mati. Betul. Ya? Serai perlu dituai cepat, kalau tak dia cepat mati. Okey, sebenarnya kalau serai ni kalau kita guna secara kampung atau kita nak guna suka-suka, kita boleh biarkan je, kita tuai je macam biasa. Tapi kalau untuk dari segi komersial, kita nak jual, tempoh dia adalah paling lama 6 bulan. 6 bulan tu kita terus tuai terus lah. Biasanya serai kita jaga air dengan baja je. Kemudian kita awal tu tanam penjarakan. Kalau kata kita apa tadi soalan dia cakap je dia pendapat dia, serai perlu kerat dituai, kalau tak cepat mati. Mungkin tu satu ilmu yang barulah untuk saya juga kan. Sebab saya pun tak cover banyak benda jadi secara basicnya macam itulah. Okey, so Encik Faiz Baja Ampang. Assalamualaikum Baja Melagu, salam Ramadan Karim. Okey, petua serai besar jangan potong daun jadi pendek. Okey, so kalau tengok sini kita akan petik hasil Bendy. Okay, boleh saya dapatkan satu nanti? Boleh. Okay, Bendy nampak besar Bendy dia. Bendy besar. So kepada anda yang nak buat komersial ataupun nak tanam sendiri pun boleh pakai Baja Melagu. Kau nampak pun dia punya bunga. Pegang. Okey. Kau nampak dia punya bunga pun banyak. Dengan ada bunga dia, so dia tak putus-putus untuk berkeluarkan buah. Okey, Cik Nazib, macam mana pendapat dia punya tekstur Bendy sendiri? Okey. Kalau sibuk. Okey, kalau nak kata structure dia ke apa pun buat masa ni pun kita tengok dia adalah baik lah. Maksudnya tak adalah kena serangan ulat ke kena tebuk sini ke tebuk sini, tak adalah. Alhamdulillah buat masa ni pun pokok ni pun kekurangan lah daripada kehadiran aphids dan sebagainya. Cuma kalau yang macam putih-putih ni seperti yang saya katakan tadi dia adalah mildew. Okay. Mungkin ada alami putih-putih ni. Okey, apa punca dia? Puncanya adalah sebab cuaca yang terlalu lembap lah. Sebab dia ni sejenis kulat. Tapi dia tak akan beri masalah sangat lah kepada pokok kita. Kalau dia terlalu teruk semua, baru kita kata dia memberi ni lah kesan mudarat. Tapi ni tak ada apa insyaAllah. Jadi ni apa-apa yang paling Bendy ke terung cili, jaga aphids tu. Aphids tu dia bukan sekadar ambil sel-sel kita, tapi dia juga boleh mengundangkan banyak penyakit-penyakit lain lah pada pokok. Yang paling penting apa Zip? Dekat semua greenhouse ni kita tak gunakan racun kimia. Betul. Yes. Semua racun organik. Betul. Daun kucai pun kita pakai untuk buat racun. Daun kucai tu pun kita hasil pun daripada kita gunakan Baja Melagu. Yes. Kita pun tak gunakan tanaman secara kimia apa. Kucai yang kita gunakan tu pun daripada hasil yang kita gunakan Baja Melagu tu sendiri. So kau nampak pun Bendy ni tanpa menggunakan racun kimia ke racun apa ke, dia berbuah macam Bendy besar. Padahal Bendy biasa je kita buat. So anda juga boleh pakai Melagu.
So macam ramai yang Tanah Band ni pakai baju Milagro, alhamdulillah menjadi. Okey. So kita bacakan komen sikit. Okey, baju Milagro pun terbaik. Baju Milagro memang terbaik. Tanam dalam pasu pun timun. Ha? Timun buah-buah besar. Okey, Timun alhamdulillah. pastikan kena ada debunya. Pancang lah. Maksudnya Pancang. dia kena bergantung. Yes. Sebabnya dia jenis tanaman bergantung macam tu. Okey, Datin Sherry di rumah potong, ambil serai, biarkan bahagian bawah tertanam bagi anak baru tumbuh. Ya, betul. Okey, betul. satu rumah satu Milagro. Okey, so kita akan tukar kita punya host. Okey, Cik Najana. Kita tukar kita punya host. Okey. So, pakai Milagro. Tadi saya ada baca komen Puan Suhaida Maidin. Saya dah tak jumpa dah. Mana dia? Atas lagi. Dia kata untuk gunakan Milagro ni memang tak rugi. Sebab apa? Dia boleh untuk suburkan tanah, suburkan tanaman, tingkatkan imunisasi juga. Macam tadi kita kata kita guna tanah ni dah berkali-kali, mungkin dalam 2 tahun tanpa gunakan kaedah pengkapuran kan. Betul lah. Sebab apa? Sebab dalam Milagro ni sendiri dah ada kalsium dia untuk suburkan tanah tu juga. So saya nak ingatkan kepada siapa yang belum dapatkan Milagro, bolehlah kontak dengan ejen-ejen kami yang berdekatan dengan anda, ataupun tak ada yang komen dekat sini, anda boleh terus tinggalkan nombor phone, negeri, nama, semualah. Nanti tim kita akan terus kontak je, ataupun HQ sendiri akan berikan ejen yang berdekatan, ataupun nak jadi ejen Milagro ke kan, boleh, jangan risau. Macam kita tadi, kita nak tanam bukannya kita boleh main tanam je, kita perlukan ilmu juga. Ilmu dia air bertakung ke, cara nak baja dia bila semua kan. So kita kena tahu. So jangan lupa tengok kita punya live Milagro setiap hari Isnin sehingga Jumaat petang. Hari ni je kita buat pagi. So Ada komen. Aiha Nahiar, dia tanya nak dapatkan baja macam mana. Boleh letakkan nombor phone dekat bawah. Nanti ejen kita akan terus kontak, letak nombor, letak number dan juga negeri. Terus senang. Tekan link dekat description. Ataupun tekan link terus kat atas tu, dekat description dia tu. Ada nombor, terus tekan je. Kita punya ejen kita, ilmu penting untuk bercucuk tanam. Betul. Malu bertanya sesat jalan. Okey, Cik Nazid. Ya. Last sekali, macam mana pandangan sepanjang dah banyak tanaman kita tanam kat Milagro, Okey. ni, macam mana hasil baju Milagro ni? Melalui pandangan saintifik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dari segi pandangan saintifik dari segi saintifiknya kita boleh katakan bahawanya kita punya baja ni membantulah dalam meningkatkan kadar imunisasi. Walaupun kita tahu kita punya pun tak test kepada kebanyakan tanaman, tetapi kita boleh lihat pada 2 jenis tanaman tadi, iaitu pokok terung dan pokok cili, dia menunjukkan satu perkembangan yang sangat positif lah, iaitu dia membaik pulih daun yang rosak, pokok yang dah dah nak mati pun dia boleh membantulah meningkatkan dia punya pertumbuhan dia. Kemudiannya pun kita punya baja ni pun boleh membantulah menyuburkan tanah kita dengan adanya kehadiran cacing. Kemudiannya boleh meningkatkan pH tanah. pH tanah yang tak elok, yang terlalu acidic tu ataupun di bawah 4.5 tu adalah sangat tak sesuai lah untuk kebanyakan tanaman. Jadi yang sesuainya di antara 5.5 ke 7.5. Okey, kita ada Siti Melaka, dia kata imunisasi. So kiranya baja ni macam suplemen yang kompleks untuk sihat pokok saya. Dia kata terima kasih baja Milagro. Alhamdulillah. Kita ada Muhammad Kulat, kita punya ejen di Segamat. Saya tanam 13 pokok bendi. Ada sepokok kejadiannya sangat luar biasa. Pokoknya seperti baby yang super sehat, dia kata. Encik Kulat kita di Segamat. Alhamdulillah. So saya rasa kita punya doktor kita pun Jangan cakap satu lagi. Antibody. Okey. Berkaitan dengan antibody ke imunisasi ke saya nak ingatkan kat sini sempena pun kita pun dalam dengan pandemik COVID-19 ni kan, orang selalu terdengar berkaitan dengan antibody, lepas tu dengan kadar metabolisme ke kadar imunisasi. Dan sebenarnya bukan pada manusia je antibody tu ada, tetapi turut ada kepada pokok ini sendiri. Sebabnya di dalam Al-Quran pun banyak Allah membandingkan kita manusia dengan tumbuh-tumbuhan ini sendiri. Jadinya kita kena tengok. Sebab tu kalau boleh saya galakkan, kalau sambil bertanam berbual lah dengan pokok-pokok ni, sebab dia orang boleh mendengar. Cuma kita tak boleh mendengar macam mana dia cakap. Okey. Demam. Okey. Okey. Okey, saya rasa kita punya
Doktor pun dah tak ada suara dah. Dengan kita punya, saya pun dah nampak peluh Najib ni macam dah air masak dah. Okey. So memang kat greenhouse ni memang dia akan jadi panas sikit lah. Sebab apa panas? Sebab dia terperap lah. Jadi kita halang cahaya matahari, kita akan kumpulkan cahaya matahari ni. So dia akan jadi lebih panas lah. So nak dapatkan baju Milagro senang je. Boleh tekan description dekat atas, ataupun boleh komen nak baju Milagro di bawah, ataupun macam mana nak dapatkan Milagro, anda boleh komen. So tim kami ataupun tim daripada ejen-ejen daripada Satu Malaysia pun akan komenkan kepada anda. Okay, so mana baju Milagro tadi? Okay, so kita nak tutup kita punya live pada sesi kali ni. So berminat cepat-cepat dapatkan baju Milagro. Nampak pun ada sakit sikit je pun. Nampak dia macam tengah apit, tengah nak banyak. So anda dapatkan baju Milagro sekarang. Just 2 minggu sekali tabur 1 sudu untuk pokok tanaman kontan. Betul. 1 kedua sudu. Okay, so last sekali baju Milagro Booster tanaman anda. Okay, bye. Assalamualaikum. Selamat buka puasa. Jangan buka